Okay, Assalamualaikum dan juga selamat pagi guys. Korang semua apa khabar? Saya harap korang semua dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi hari ini saya ada berita yang kurang menggembirakan lah. Jadi baru-baru ni adik ipar saya dia telah dijangkiti dengan virus COVID-19. Okay, yang ni berita agak menyedihkan jugalah. Lepas itu, selepas dia telah dijangkiti dengan COVID-19 punya virus ni, selepas hari yang ke-7 dan juga hari yang ke-8, kemudian dia punya oksigen semakin berkurangan guys. Jadi nama adik ipar saya adalah Aimanuddin Wafi bin Roslan. Jadi macam yang paling terbaru yang saya dengar baru ni, dia perlu dihantarkan dekat hospital untuk dapatkan rawatan. Kemudian 2-3 hari yang lepas, dia punya oksigen semakin berkurangan sampai oksigen itu jadi bawah daripada 60%. Jadi dia punya oksigen tu makin lama makin kritikal lah. Jadi disebabkan itu, dia perlu pergi dekat Hospital Sungai Buloh untuk dapatkan rawatan. Jadi disebabkan dia kekurangan oksigen, jadi doktor nasihatkan untuk tidurkan dia. Jadi sekarang ni, hari ni hari Ahad, berkurang dalam 3 hari dah dia sekarang ni telah ditidurkan. Maksud saya, dia dah ditidurkan tu, dia telah dikomakan lah. Okay, jadi hari ni hari yang ketiga. Jadi kepada para sahabat saya dekat luar sana dan juga subscriber saya yang Muslim, minta bantuan dan juga jasa baik pada korang. Kalau boleh korang bantu saya. Kalau boleh korang tolonglah solat hajat dan juga doakan adik ipar saya ni kembali pulih macam biasa. Okay guys, berbalik semula kepada saya punya topik hari ni. Macam mana nak tambahkan power dekat korang punya motor yang standard. Motor yang standard apa yang saya tengah ceritakan sekarang? Motor yang saya nak ceritakan untuk hari ni, motor standard untuk model SYM VF3i. Tak kira lah apa-apa korang punya model VF3i, V1 ke, V2 ke, Pro ke ataupun limited edition. Jadi yang pertama guys, kalau korang nak tambahkan kelajuan untuk motor standard korang, yang pertama, korang perlu tukarkan korang punya air filter. Jadi air filter apa yang paling sesuai untuk motor korang? Kalau korang tanya pendapat saya pilih air filter Espada. Yang kedua, kalau korang nak cuba, korang boleh cuba air filter K&N. Tetapi saya perlu terangkan dulu kepada korang, kalau korang gunakan air filter Espada, kekurangannya setiap 1000 ataupun 2000 km korang kena servis korang punya air filter. Tetapi kalau untuk K&N pula, dia punya kelebihan, korang boleh servis setiap 5000 sehingga 7000 km. Barulah korang perlu servis korang punya air filter. Itu dia punya kelebihannya. Tips yang kedua, kalau korang nak lajukan korang punya motor yang standard, korang perlu tukar korang punya exhaust. Kalau korang tanya pendapat saya sendiri, exhaust apa yang sesuai untuk model SYM VF3i? Kalau korang nak tukarkan exhaust, korang boleh cuba jenama Espada model E4. Sebab dia punya top pun ada dan juga dia punya pickup pun ada sekali. Tapi kalau model E4 ni, dia punya kekurangannya, dia punya exhaust sangat bising. Exhaust yang seterusnya yang saya boleh suggest kepada korang, kalau korang punya motor VF3i, korang rasa korang punya motor tu mungkin nak kurang bising, korang boleh cuba brand Apido. Tips yang ketiga, korang perlu tukar korang punya ECU ke ECU aftermarket. ECU apa yang paling sesuai dengan motor korang? Saya perlu terangkan dulu pada korang, ECU ni adalah komponen yang penting kalau korang nak tukarkan dekat motor korang. Dan ECU ni kalau korang nak tukar, korang kena pastikan korang perlu tahu ECU apa yang sesuai dengan motor korang. Macam untuk motor VF3i model V1 dan juga V2, saya suggestkan kepada korang, korang boleh cuba ECU Cozy, ECU Umar Racing ataupun ECU Espada. Semua ECU yang ni punya memang sesuai dengan V1 dan juga V2. Tapi kalau untuk model Pro dan juga limited edition, saya boleh suggestkan korang boleh cuba Cozy dan juga ECU daripada Umar Racing. Kenapa saya cakap macam tu? Berdasarkan daripada perkongsian daripada otai-otai rider-rider yang dekat laman social media kat luar sana tu, banyak yang dah berkongsi dah. Ada banyak yang ECU yang tak sesuai dengan model V1, V2, Pro, lepas tu limited edition. Jadi ini conclusionnya. Tips yang keempat, apa yang korang perlu buat adalah korang perlu tukar korang punya sport rim.
Jadi sport rim yang saiz yang standard, tayar belakang saiz dia 120, lepas tu tayar depan saiz dia 90-80. Jadi yang paling sesuai kalau korang nak cuba tukar korang punya sport rim ke sport rim yang kecil, korang boleh cuba tukar saiz sport rim yang depan tu saiz 1.4 dan juga saiz yang sport rim yang belakang tu korang boleh cuba tukar 1.6. Lepas tu suggestion saya kalau korang nak cuba tukar, yang depan tu korang boleh pakai 70-90, yang belakang saiz 80-90. Okay guys, jadi tips yang kelima. Tips yang kelima ni apa yang korang perlu buat? Korang perlu setting korang punya sprocket. Kalau korang tanya pendapat peribadi saya sendiri, kalau untuk saya hanya setting sprocket dekat belakang saja. Dekat depan, saya akan maintain dia punya sprocket tu sprocket yang asal. Kalau saya rasa saya punya engine tu mengerang bila saya tengah speeding, kalau macam tu, saya akan kecilkan sikit dia punya sprocket tu. Mungkin saya akan turunkan saya punya sprocket tu satu mata ataupun dua mata. Kalau saya rasa motor saya tu dia rasa macam mendap bila tengah speeding tu, masa tu kena naikkan dia punya sprocket. Kena naikkan dia punya sprocket tu satu mata ataupun dua mata saja. Kalau boleh, korang janganlah tukarkan sampai 3 mata, 4 mata. Nanti korang punya engine nanti tu tak dapat tampung korang punya berat nanti. Jadi kalau untuk setting sprocket mudah saja. Nak cari dia punya angin, nak cari dia punya kelajuan yang sesuai, yang betul-betul kena ngam dengan berat korang, setting sikit-sikit korang punya sprocket tu. Naikkan satu mata ataupun turunkan satu mata dahulu. Okey, jadi setting sprocket untuk saya punya motor sendiri, motor VF3i saya tu yang limited edition, yang untuk spek 68, saya punya setting sprocket depan saiz dia saiz 15. Lepas tu kemudian dekat saiz yang belakang saiz dia 44. Sebelum saya turunkan saya punya sprocket tu daripada 48 ke 44, yang spek 68 ni, masa motor saya tu standard, saya punya sprocket saya gunakan saiz depan 15, belakang saiz 47 ataupun 48. Yang tu memang sesuai lah dengan saya punya berat badan. Kalau korang nak tahu berat badan saya ni berapa, berat badan saya sekarang ni adalah 82 kilo guys. Jadi tips yang terakhir, tips yang keenam. Jadi tips yang keenam, apa yang korang perlu buat? Yang paling terakhir sekali, korang perlu tukar korang punya spark plug. Kalau korang tanya pendapat peribadi saya sendiri, saya akan pilih spark plug jenama Breeze. Yang ini punya memang sangat sesuai lah dengan VF3i. Dia punya pembakaran api dia bila dah tukar kepada spark plug Breeze ni, memang sangat padu guys. Kalau korang tak percaya, korang boleh cuba. Dia punya harga dia kalau dekat online mungkin korang boleh cari dalam harga RM30, RM33 macam tu. Okey, jadi macam itulah tips kepada korang yang nak cuba untuk lajukan sikit motor standard korang. Dan semua ni, apa yang saya ceritakan dalam ni, ini adalah untuk pendapat peribadi saya sendiri sahaja yang saya nak share kepada korang. Dan semua yang modifikasi yang saya bagi tahu dalam video ni, semua modifikasi ni kebiasaannya korang punya motor tu, dia punya horsepower dia akan naik 3 sehingga 5 horsepower dekat motor korang. Ini untuk modifikasi untuk motor yang standard, untuk motor SYM VF3i. Okey, jadi sampai di sini saja saya punya video kali ni. Dan saya sangat berterima kasih kepada korang yang telah subscribe pada saya punya channel. Dan juga saya minta mohon jasa baik korang, doakanlah adik ipar saya tu semoga dia cepat sembuh. Okey, kita jumpa di video akan datang. Okay guys, Assalamualaikum guys.